Pin pula pesan supaya perempuan, anak-anak perempuan kita esok giata belajar menari belaka pasal nak tunjuk persembahan kebudayaan. Kerana ada orang besar luar negara nak mari melawat, anak kita perempuan, anak gadis orang terpilih jadi menari kebudayaan. Maka haram kita taat, kita kena kurung anak kita tak begitu baik kerana bercanggah dengan hukum syarak. Dah ada canggah boleh. Dia kata anak kita kena pergi kursus, boleh kursus. Tu tak ada masalah selagi tak bercanggah dengan syarak. Soalan seterusnya, apakah tujuan dan matlamat kita beribadat kepada Allah melalui solat dan sebagainya? Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, apakah beza i'tiqad Jabariyah, Qadariyah dan Ahli Sunnah? Yang kedua, sah atau tidak semayang dan semua amal ibadah kita selama ini dalam kita tidak tahu makna la ilaha illallah. Yang ketiga, awaluddin ma'rifatullah. Sabda Nabi, la yasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Yang keempat, boleh tak terangkan rukun syahadah? Baik, benda beza i'tiqad Jabariyah, Qadariyah dan Ahli Sunnah. Kita jawab reka-reka kerana banyak soalan mana ni. I'tiqad maknanya simpulan iman ataupun kepercayaan yang kita simpan, kita pegang, itu i'tiqad. I'tiqad Jabariyah, Qadariyah dan Ahli Sunnah, tiga fahaman sini. Kita wajib beriktikad dengan pegangan i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya i'tiqad Rasulullah SAW yang ditinggalkan kepada para sahabat, yang disampaikan kepada kita oleh ulama-ulama yang muktabar, yang bersumberkan nas Al-Quran dan hadis. Jabariyah ni iaitu i'tiqad kepercayaan yang mengatakan kita ni terpaksa melakukan segala-galanya, tidak ada usaha dan ikhtiar, kerana Tuhan tetap belaka dah. Kita buat apa sekalipun tak guna dah, pasal kita telah pun tetap dah. Maka kalau kita berzina sekalipun, kita tetap dah ahli syurga, masuk syurga tak? Pasal Tuhan tu boleh belaka dah. Dan kalau kita tetap dah ahli neraka, kita berzina pun masuk neraka kok. Jadi kita tak tahu kita tetap dah ahli syurga ke ahli neraka, baik kita berzina. Dia gitu. Sebab kalau kita berzina, kita tetap dah ahli neraka, tak masuk syurga kok. Dan kalau kita berzina, kita tetap ahli syurga, masuk syurga kok. Ini fahaman sesat. Faham? Dia bakal lagu tu. Tak guna kau kita semayang, puasa, zakat, haji apa semua, kalau tetap dah kita masuk neraka. Masuk neraka kau. Apa guna kita ibadah, belajar kita gini. Kalau kita masuk surga, kita buat maksiat tak apa. Jadi baik buat maksiat. Kalau kita buat maksiat, kita tetap dari neraka, puas hati buat maksiat dah. Apatah lagi kalau kita buat ibadat tapi tetap masuk neraka, tak puas hati. Dalam neraka lah buat maksiat dah. Jawab kata ni Jabariyah. Qadariyah lagu mana? Qadariyah ni kita buat jadi, serba jadi. Kita buat garanti jadi. Cukup alat lengkap belaka, kelengkapan, memang garanti jadi. Ni kafir kok. Jabariyah pun kafir, Qadariyah pun kafir. Ahli Sunnah ni gini, dalam hati segalanya telah ditentukan oleh Allah, tidak boleh mengubahkan sedikit pun apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Hati pegangan, zahir kita kena berusaha kerana Allah menyuruh kita berusaha. Jadi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah antara Jabariyah dan Qadariyah. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah maksudnya Jabariyah pada hati, tetapi Qadariyah pada perbuatan. Barulah jadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Maknanya kita buat, kita berusaha, kita semayang, zakat, puasa, haji, mengelakkan maksiat. Dalam hati kita serah kepada Allah Ta'ala. Memang tidak boleh kita lakukan sesuatu kalau tidak diizinkan oleh Allah. Itu baru jadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak saya nak tahu makna la ilaha illallah. Jawabnya, kalau kita tak tahu arti apa la ilaha illallah, tak sah Islam kita. Bukan makna la ilaha illallah nak kepada arti saja. Sekurang-kurangnya kita kena tahu arti, iaitu tiada Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Allah sahaja. Maka tak sah Islam orang Islam yang tidak tahu apa arti Allah atau apa arti la ilaha illallah. Tak sah Islam ni. Nak kata Islam lagu mana? Dah semayang lagu mana?
Dia nak semayang kena orang Islam, nak diterima, nak sah Islam dia kena tahu dia mengucap la ilaha illallah maknanya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Nah, sebab tu akhir zaman ramai orang Islam pada zahir tapi pada batinnya kufur kepada Allah. Dia tak tahu pun makna dia mengucap tu. Jadi orang ni tak sah Islam dia, semayang lagi-lagi tak sah pula. Jadi sekurang-kurangnya kita sebagai orang Islam kita tahu makna la ilaha illallah tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah SWT supaya sah segala ibadat kita. Kemudian awaluddin ma'rifatullah, sabda Nabi SAW, la yasin ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Maksudnya awal-awal agama mengenal Allah ni, awal-awal sekali dalam perintah agama iaitulah berimam dulu. Dengan mengucap dua kalimah syahadah. Dalam mengucap dua kalimah syahadah tu kita kena mengetahui Allah lah yang mencipta kita dan segala-galanya. Itu mana kenal Allah. Kemudian tak sah ibadat melainkan kena kenal Allah, kenal Tuhan yang disembah. Maknanya orang tak tahu siapa yang disembah, tak tahu, maka tak sah ibadat dia sungguh. Bukan siapa nak kena hafal sifat 20. Ada orang kata tak sah ibadat melainkan kena hafal sifat 20. Salah tu. Sifat 20 ni hak kediang hak zaman Nabi ni tak kenal dulu Tuhan yang menciptakan kita, Tuhanlah yang mengadakan kita, itulah sah semayang kita. Lepas pada itu kita panjangkan pula untuk membicarakan kita nak mengenal Tuhan dengan lebih lanjut lagi. Jadi sekurang-kurangnya kita hanya sebut Allah lah sang pencipta yang mencipta segala-galanya, maka sah dah ibadat kita. Cuma kita masih lagi berdosa kalau kita tak belajar cabang-cabang ilmu akidah, kerana banyak lagi. Mula-mula bagi orang kafir nak masuk Islam, padang dengan tahu Allah sebagai Tuhan, padang dah. Sah dah semayang. Terangkan rukun syahadah. Rukun syahadah mengisbatkan zat Allah, mensabitkan sifat Allah, mensabitkan perbuatan Allah, mensabitkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. 4 rukun. Soalan seterusnya, apakah ada dalam Islam kahwin dengan perempuan tak wajib nafkah? Yang kedua, jika haram bermain daun teruk walaupun tak bertaruh, macam mana main dalam game komputer dan PlayStation? Yang ketiga, mengumpat hukum yang berdosa. Kalau mengumpat orang gila masuk buk dah. Baik, nafkah ni adalah pemberian yang wajib daripada pihak suami kepada pihak isteri. Dengan sebab nikah. Nampak? Ma yajibu li zauji, ma yajibu li zaujati 'ala zauji bisababin nikah. Benda yang wajib atas isteri oleh suami dengan sebab nikah. Tu. Jadi kalau nikah maka wajib nafkah. Ada tak nikah tak wajib nafkah? Asalnya semua nak wajib nafkah belaka, melainkan hak itu digugurkan oleh pihak isteri. Macam nikah dia baru ni popular. Nikah apa? Lupa. Misyar. Nikah misyar ni harus dalam Islam. Bukan tak harus. Bukan nikah muta'ah. Muta'ah haram. Nikah misyar ni maknanya kita bernikah dengan perempuan, seorang perempuan tu dia menggugurkan hak giliran, hak makan minum, kerana dia harus senang dah. Dia nak ada suami je. Macam tu lah tak payah beri nafkah. Dan lagi pula gugur nafkah dengan sebab nusyus, iaitu derhaka. Suami kata satu biar rumah tu baik juga pergi pasal minggu, maka tak wajib beri nafkah makan minum sampai dia minta maaf. Faham? Haram main dalam teruk. Dan kalau main dalam komputer haram jugalah. Kerana dia permainan yang khas untuk maisir, untuk perjudian. Dalam PlayStation haram juga kalau dia daun teruk. Sebab daun teruk ni alat untuk judi. Alat untuk judi tak boleh. Kalau alat tu buat maksiat tak boleh. Main benda lain lah. Tak apa, dalam komputer banyak benda lain kan. Belum beri taksi. Ada dalam PlayStation. Main badminton, main bola ada kan. Main control, game control ke benda lain tu. Tak tahu, tak main. Jaga orang tua dah tak main gitu-gitu. Jaga main tu je futsal. Mengumpat hukumnya berdosa. Kalau umpat orang gila masuk buk dah. Dah boleh. Dah boleh umpat orang gila. Cuma satu cara saja kita boleh umpat orang gila, kita kena gila juga. Baru boleh.
setiap perlakuan kita atas bumi Allah akan dipertonton akhirat nanti. Soalan, adakah keadaan ketika bersama pasangan kita suami isteri juga turut dipertontonkan? Ni. Yang kedua, apa hukumnya seorang perempuan memotong rambut pendek seperti laki-laki kerana masalah kelimomor dan gatal-gatal, sedangkan dia selalu menutup rambutnya ketika keluar rumah dan dia tidak mempertontonkan rambut pendeknya itu pada mana-mana laki-laki yang haram melihatnya. Yang ketiga, arwah nenek saya tidak akan semayang zuhur pada hari Jumaat selagi orang laki-laki belum balik semayang. Adakah nah menyatakan demikian? Ini pula orang tua laki-laki yang uzur menyebabkan ia tidak boleh semayang di masjid pada hari itu. Bilakah waktu zuhur yang diwajib semayang? Sebelum atau selepas orang balik masjid? Baik. Dia kata setiap perlakuan kita akan dipertontonkan balik di hari kiamat nanti. Adakah perlakuan kita suami isteri akan dipertontonkan juga? Tak. Jawabnya, maksud setiap itu bukan semua. Maknanya pada ketika suami bersama isteri itu tidak akan dipertontonkan di akhirat nanti. Begitu juga time orang buang air, tak tunjuk tu. Tak tunjuk nyanyi. Malaikat orang tu maknanya dia derhaka dengan sebab berok kecilnya. Kita pergi masuk kecil dalam tanda dia dipertontonkan balik di padang mahsyar. Malaikat orang derhaka dengan sebab dia bersama isteri dia ataupun dia itu berok kecil, dia buat dosa dengan sebab berok kecil. Macam berok patah. Berok patah depan orang ramai gitu, tu maksiat tu dipertontonkan balik. Balik awal siapa suruh berok terang-terang gitu, orang suruh berok dalam tempat, dalam jambang, dalam tanda, dalam apa terang oleh ada berok patah, ada lagi je ni. Baru ni kita pergi Dungung dalam perjalanan nak pergi kuliah di Kemamang minggu lepas, Jumaat lepas. Siapa di Kuala Dungung pergi tengok patah je Kuala Dungung, seberang naik ni seberang Pitasan, ujung dekat apa benda ni, dekat Maju Ikang ujung. Tengok orang lelaki seorang, dia jalan bawa baju telanjang. Bawa baju, bawa seluar. Dia jalan atas patah. Rupanya nak berok. Mana? Dia jalan tu, dia pegang seluar, dia pegang dah tangan. Dia pakai baju saja. Orang molek bukan kata orang gila. Lepas tu, apa orang gini? Duduk berok. Ada apa? Lepas tu orang tu jauh lah sikit pada orang, tapi nampak lah jarak lebih kurang 50 kaki ni kedai makan. Molek-molek ada. Tak? Molek-molek ada. Basuh pakai seluar, molek ada. Cakap telefon. Masuklah kereta, molek ada. Jenis-jenis bising gitu. Tu dipertontonkan balik. Omas panah tu. Berok patah. Gali lah. Tanya orang tak ada. Gelap boleh Sebab Nabi pun pernah pada tempat lapang, tapi kat orang tak ada. Nabi pergi bawah jumbung bawah masing-masing, kat dak nampak kan masih dia rendah. Nabi masuk kat telong macam lembah gitu. Orang tak nampak buang air situ. Ni orang boleh ada. Malu orang putih seberang kau grengkong. Nampak tu kan? Dia kata ke tu lelaki, betul. Dia ingat piung. Jadi nyanyi malu kau ni tu. Kau mang sepandang. Tu lah tu lain tu. Apakah hukum perempuan potong rambut pendek? Dia potong rambut pendek kerana kelim momo. Tak pakai sapu pun. Pakailah sapu. Jadi dia pun potong, ada cakap nak buat dah kena buat pendek rambut ataupun kelim momo banyak sangat ke kutu ke? Jawabnya, orang perempuan ni